Sepohon kayu daunnya rimbun, la ilaha illallah. Akhirat di sana sangatlah rugi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak syahadah apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak syahadah apa gunanya? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah, bersyukur kerana Allah telah membukakan ilmu salatul khusyuk batch yang kedua, majlis yang ke-23. Tinggal 4 lagi majlis untuk memenuhi 27 majlis.
Dengan itu akan habis sempurna batch kedua, majlis kedua, majlis yang tahap kedua, kemudian akan dibukakan ke tahap ketiga. Jadi selalunya majlis solatul khusyuk ni hanya kepada orang yang telah mendaftar untuk program di madrasah. Tetapi sebab PKP, Allah memberi anugerah besar agar ianya dibuka kepada umum di antara semua yang tak berdaftar dan berdaftar. Kerana asbabnya PKP, semua kita dapat majlis walaupun tidak menghadiri dari 1 sampai ke 23, tapi salah satu majlisnya. Sebab kita telah memberhentikan, tak mau lagi buat live kepada amir-amir atau siapa pun di negeri, melainkan mereka datang ke majlis. Begitu Allah nak memeliharakan majlis solatul khusyuk ni yang akan tertutup di dunia ni. Sebab ilmu yang awal-awal diangkat oleh Allah adalah ilmu solatul khusyuk. Di zaman Nabi pun telah diangkat satu persatu. Jadi kita mohon Allah kekalkan untuk kita sampai mati ilmu solatul khusyuk ni. Ilmu solatul khusyuk, ilmu yang sangat-sangat agung, mulia, terhebat, kerana di dalam solatlah segala syahadah akan ditajallikan, akan dibukakan, akan menjadi realisasi. Dari waktu ke waktu, semua syahadah yang kita buat, kita wajib lapor kepada Allah di setiap solat. Bagaimana nak buat laporan, nak bermesra dengan Allah dengan syahadah, itu satu majlis yang khas kita akan belajar. Yang pentingnya, majlis solatul khusyuk adalah kunci kepada segala kejayaan dalam hidup. Jadi ini majlis ke-23, ke-24. Kita akan gabungkan dengan majlis surah 49 ayat 7 dengan surah 23 ayat pertama untuk mendapatkan solatul khusyuk. Tema pada hari ini adalah solatul khusyuk, kunci segala kejayaan dalam hidup. Dan rahsia tentang Isra' dan Mi'raj di dalam solat hari ini akan terbuka sedikit. Jadi perkara yang ke-8 ke-8 adalah surah 49 ayat 7, kaitannya dengan surah 23 ayat pertama dengan solatul khusyuk. Jadi mari kita sama-sama baca ayat 7, ayat 8 dan ayat 23, surah 23 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 surah Mu'min, surah Mu'minun. Bismillah. Fokus betul-betul, sebab solatul khusyuk majlisnya tidak pernah berulang, dan siapa nak masuk batch ketiga wajib melalui 23 majlis dan 17 majlis yang awal. 23, 17, 40 majlis dia dah dengar, baru dia layak hadir majlis batch ketiga. Dengar ya. Bismillah. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah wa'lamu anna fikum Rasulullah wa'lamu
أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. Terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah dengan ilmu, sesungguhnya di dalam diri kamu adanya Rasulullah, kalaulah ia menurut kehendak kamu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Allah menjadikan cinta kepada iman sesuatu perkara yang kamu cintai, serta diperhiaskannya dalam hati kamu, dan menjadikan kekufuran, perbuatan fasik, perbuatan derhaka, perkara yang kamu benci. Mereka yang bersifat demikian ialah yang tetap menurut jalan lurus. Jadi kalau kita mengikuti, kalau Rasulullah mengikuti kamu dalam banyak tafsiran kamu tentang Rasulullah, di mana orang kata wa fikum Rasulullah, wa fi jama'ina Rasulullah, wa fi masjidina Rasulullah, wa fi qaryatina Rasulullah, wa fi baladina Rasulullah. Allah katakan fikum. Mereka mentafsirkan kazirin minal amr. Amr adalah wa'lamu fikum, wa'lamu anna fikum. Mereka mentafsirkan pelbagai sehingga mereka tak jumpa Nabi di dalam diri. Bila sahabat dengar turunnya ilmu wahyu ini, mereka bergembira kerana dapat berjumpa Nabi. Dengan itu mereka boleh sentiasa bertemu Nabi, tak payah ganggu Nabi di rumah.
Kalau tidak, orang tunggu di belakang rumah Nabi berjam-jam, tak mau kacau Nabi. Itu sebab ayat perintah tu datang. Baiknya kalau kamu menunggu sehingga Rasulullah keluar. Adab kamu buruk memanggil Rasulullah. Keluar, saya nak jumpa. Adab buruk sangat. Kamu kena menunggu. Jadi sahabat sudah turun ayat 7. Mereka rasa gembira betul-betul dengan ilmu Rasulullah ada dalam diri. Kaum munafik kata, fikum, fi baladina, fi masjidina, fi jama'ina, fi ijtama'na. Di dalam kalangan kita, fi ijtama'na, fi haulina, fi banyak kaziran minal amri. Kamu akan susah. Dengan niat untuk mengenalkan kamu Rasulullah ada dalam diri, sebenarnya membawa kamu cinta kepada iman dengan memandang Nabi yang penuh dengan cinta iman pada Allah. Jadi di situ jadi keliru kepada tafsir agar mereka tidak bertemu Nabi di dalam diri. Habis. Jadi hari ini perkara nombor 8 adalah surah 49 ayat 7 kaitannya dengan surah 23 ayat pertama dan solatul khusyuk. Itu yang kita. Jadi ini adalah majlis solatul khusyuk 23, juga ini adalah majlis 34 majlis surah Hujurat. Kena bergabung. Kerana surah Hujurat dengan mukminun, surah mukminun ada kaitan rapat. Sebab dengan mengenal Rasulullah dalam diri, kamu akan dapat kejayaan dalam solat. Kamu telah berjaya. Terjemahkan qad aflahal mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada yang tidak berguna. Lauil Mu'ridun. Daripada kata-kata tak berguna dari dalam ni, bercakap macam-macam. Bila kamu dah berzikir, bersyahadah, tak ada lagi cakap-cakap ni, semua dah hancur. Kalau kamu berjihad sebelum datang solat, dah hancur semua. Jadi tema utama hari ini mencari kejayaan. Kunci segala kejayaan dalam hidup kita adalah melalui solat yang khusyuk. Allah tak sebut hayya 'ala saum, hayya 'alal falah, mari kita puasa dapat kejayaan, tak ada. Hayya 'ala zakat, hayya 'alal falah, tak ada. Hayya 'alal umrah, hayya 'alal falah, tak ada. Hayya 'alal hajj, hayya 'alal falah, tak ada. Hayya 'alas salah, solat. Jadi macam mana dia dapat solatul khusyuk? Ada 23 bahan utama. Nak masak mi goreng, ada 23 bahan yang wajib disediakan kalau nak jadi first class punya 5-star hotel punya mi goreng. Semuanya ada. Dah telur dah ada, didekorate lagi telur atas mi tu. Kemudian scramble egg dipotong, diletak, tomato diletak, cili dah ada, diletak lagi cili, carrot, timun, kicap 2-3 jenis, kicap masin, kicap manis. 23 item, baru dia jadi 5-star punya hotel. Mi goreng yang dijual 2-3 ringgit di warung dijual 23 ringgit. Bahannya lengkap untuk makan.
Satu bahan tak ada, garam tak ada, habis. You 5-star hotel, 7-star hotel, saya tak nak makan. Pergi campak. Nak bayar, saya bayar sebab kau dah prepare. Saya tak nak makan. Muntah. Cantik. Garam tak ada. Apa itu garam dalam solat? Jadi hari ini kita nak belajar satu daripada 23 elemen khusyuk. Untuk mencapai khusyuk ada 23 elemen. Kalau kamu nak kejayaan dalam hidup, dunia dan akhirat, cari 23 bahan ni. Cari mulai sekarang dan isi dalam solat kamu. Allah tidak memberatkan kamu. Hari ini juga kena dapat 23 bahan. Hari ini juga kamu kena masak. Hari ini juga kamu kena makan. Hari ini juga kamu kena persembahkan kepada aku makan mie goreng. Tak. Satu-satu bahan kamu kutip, isi satu persatu. Sehingga jadi mutlak, sempurna solat khusyuk itu. Dengar betul-betul. Kita petik satu daripada 23 item, iaitu fokus. Fokus. Okey. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana satu saya nak fokus? Saya nak fokus bacaan ke? Saya nak fokus terjemah ke? Makna ke? Kepahaman dia ke? Mana satu? Di situ saja sudah berkhayal dan berangan-angan. Di situ dah habis khusyuk dalam solat, dah dirampas, dah dipermainkan oleh syaitan sebab kamu tidak tahu fokus yang mana. Fokus kepada bacaan tilawah atau pendengaran. Fokus kepada makna supaya saya memahami kalbu saya, kalbu yang memahami. Fokus kepada kalbu untuk memahami ayat yang dibaca, itu kalbu. Talian dengan nafas, Allahu Allah, matikan nafas. Kalau tidak, ilmu ni, satu ilmu takkan masuk dalam diri kamu, satu lafaz takkan masuk dalam diri kamu. Matikan nafas sekarang. Mati. Bila mati, kalbu jadi luas. Setiap perkataan itu masuk, terus jatuh ke dalam kalbu, tidak masuk ke dalam akal untuk dipertikai. Betul ke ilmu ni? Bagus ke ilmu ni? Tak pernah orang ajar ilmu ni. Ilmu ini membawa khusyuk kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun ragu-ragunya. Matikan nafas. Jadi saya kena fokus mana satu? Nafas ke? Atau bacaan ke? Makna ke? Ingatan ke? Tafakkur ke? Murakabah ke? Khalwat ke kepada Allah? Konsentrasi, mana satu? Itu sebab ilmu ini kepada orang yang telah melatih solatnya. Ini ilmu untuk pakar yang sudah melatih solatnya sampai ke tahap dia tahu apa yang saya perlu fokus dalam bacaan tilawah, apa yang saya perlu fokus dengan pendengaran bacaan saya. Tanpa mendengar mana-mana, anil la'wi mu'ridun. Siapa orang yang berjaya dalam solat? Orang mukmin yang khusyuk dan tidak memfokuskan bicara-bicara kalbunya. 101 kabar berita yang datang dari dia, tidak fokus. Anil la'wi mu'ridun. Cuba betul-betul terjemahkan ayat tu. Jangan terjemahkan terjemah yang tidak betul. Anil la'wi mu'ridun. La'wah tu apa? Mu'ridun tu apa? Berpaling ke apa sebenarnya ayat tu? Tengok tafsir macam-macam. Semua tafsir mengelurukan. Tu sebab kena tanya ahlullah.
orang yang sentiasa mengenal apa itu mi'raj dalam solat. Tanya mereka. Anil la'wi mu'ridun. Ayat kedua solat surah Mukminun. Kalau kamu mau berjaya dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam hidup kamu, dalam keluarga, dalam perniagaan, dalam kerja, dalam pengajaran, pelajaran, apa saja, dunia, kubur, akhirat, sehingga Allah bagi kamu ajawazu ila jannah, pasport masuk jannah, solat yang khusyuk. Pasport perlindungan dari matahari yang terik, solat yang khusyuk. Tidak terbakar api neraka di atasnya walaupun lalu atas siratal mustaqim, solat khusyuk. Tidak tersentuh azab dalam kubur, solat yang khusyuk. So anil la'wi mu'ridun. Dan mereka yang berpaling daripada perkataan yang sia-sia. Ya, ini betul. Ini terjemah yang tepat. Mereka orang yang mukmin salatul khusyuk berpaling. Jangan palingkan kepala sampai pusing 360 degree, dah batal. Batal solat kamu, pusing ke belakang. Berpaling daripada kata-kata. Ada berapa banyak kata-kata kabar berita yang keluar. Kamu tak tutup sebelum solat, kena tahu kunci. Kena tahu kuncinya. Dari mana kata-kata ni datang? Iblis bawa kata-kata bagaimana? Syaitan bawa kata-kata bagaimana? Nafs bawa kata-katanya kepada aku, anil la'wi mu'ridun, macam mana? Bulan puasa boleh tahu segala bicara kata-kata iblis dan syaitan, jin dan ifrit waswasil khannas. Bulan Ramadan tak ada. Jadi masa tu, oh, ini perbualan syaitan, ini perbualan iblis, ini perbualan waswasil khannas. Bulan Ramadan, ini rupanya perbualan nafs. Siap. Lepas bulan puasa dah tak ada. Aku dah kenal syaitan, iblis, waswasil khannas. Bulan puasa aku dah kenal kata-kata nafs. Tertutup. Mereka orang mukmin yang berjaya dalam solat. Cut short. Kita potong semua. Banyak kamu nak belajar, tak apa, kita cut short. Saya bawa kamu naik ke setinggi-tinggi kepada khusyuk. Fokus. Fokus. Yang fokus kepada nafas nanti dulu. Fokus kepada panca indera. Apa panca indera perlu buat? Okey, nafas kita tahu kena ada Allahu Allah. Kalau tak boleh Allahu Allah zikir dalam nafas waktu solat, matikan nafas. Bolehkah saya baca Fatihah dengan mati nafas? Bismillahirrahmanirrahim. Mati nafas ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mati nafas ni. Boleh. Jadi panca indera, macam mana nak fokus? Panca indera fokus nafi isbat luaran. Sebab panca indera luaran. Semua luaran. Akal fokus kepada mana? Nafi isbat dalam akal. Pencemaran syirik dalam akal. Kalbu fokus kepada mana? Kepahaman ayat-ayat suci Allah. Semua ada masing-masing tugasnya. Kamu belum latih. Kamu tidak gantung kepala kamu di dalam gua kahfi sebelum solat. 5 minit, 3 minit, 1 minit. Walaupun kamu terpaksa buat di tandas. Sebab di tandas ada pensucian dari sifat munafik. Bila buang air, kita berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma hassin farji minal fawahish. Allah jauhkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal haba'is.
Nanti dia melekat datang kepada solatku, ya Allah. Allahumma hassin farji minal fawahish. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Sudah nifak, sudah lari, baru datang solat. Mana sunnah-sunnah yang kamu amalkan? Kemudian ufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni hazan. Yang telah keluarkan semua kotoran-kotoran syirik. Dengan apa dikeluarkan? Dengan syahadah. Kamu bersyahadah dalam tandas? Kamu tahu apa syahadah dalam tandas? Tak tahu. Jadi jangan sebut dalam qamat dan azan asyhadu an la ilaha illallah. Itu sebab tidak ada azan. Kadang-kadang di sini tak ada azan, terus nak qamat. Mana azan? Peranan azan lain, peranan iqamah lain. Ada preparation untuk jihad di antara azan dengan qamat. Solat itu jihad, sepenuhnya jihad. Gagal. Jadi tak ada hayya alal falah. Tak ada hayya alal falah. Hayya alal gagal. Hayya alal gagal. Putuskan kamu. Jadi sini tidak ada masa. Saya ambil satu fokus. Semua level ni kena fokus. Kita ambil satu fokus. Bacaan dulu. Sebab bila kamu baca, nak dapat fokus untuk mendapat kejayaan, bukan fokus kepada surah, bukan fokus kepada ayat, bukan fokus pada kalimah, fokus kepada huruf. Kalau kamu membaca alhamdu alif lam ham, kalau saya tidak tahu Arab, rumi alif lam alhamdu, fokus kepada setiap huruf. Kamu berjaya. Fokus kepada huruf. Kamu dah berjaya dari ditumpaskan oleh syaitan. Allahu Akbar. Kamu dah berjaya. Kamu dah berjaya tewaskan iblis dan waswasil khannas. Dah berjaya. Satu dulu kamu belajar. Kalau kamu tak beramal ini, jangan harap Syekh nak bukakan fokus di dalam akal, fokus dengan nafas, fokus dengan kalbu, fokus dengan panca indera, fokus dengan fuad, fokus dengan rohani, fokus dengan kalbu. Tak ada pembukaan. Dengar betul-betul. Satu ni kalau kamu dah amal satu huruf ni 1,000,000 kali. Ad-darsu harfun. Nabi bersabda, belajar satu huruf ilmu itu. Amal 1,000,000 kali setiap kali solat. Huruf difokus. Biar imam baca, fokus kepada huruf. Sebenarnya bukan huruf. Fokus kepada noktah. Tidak. Fokus kepada halus dari noktah. Kerana sekecil-kecil noktah terbangnya laju. Sebesar-besar terbangnya lambat. Bukan noktah. Halus daripada noktah. Zarrah tak boleh dilihat. Noktah masih boleh lihat. Nun, noktah, ba, ta, masih ada noktah, boleh dilihat. Zarrah tak boleh dilihat. Zarrah hancur. 1,000,000 kali hancur jadi nur. Nur terbang seperti kilat pada Allah. Allah. Nur terbang. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Jadi mulai hari ini sampai kamu mati, fokus kepada huruf. Ini baru fokus daripada mulut bacaan kamu. Fokus ini pula nanti dululah. Nanti dulu, sabran jamila, amal dulu ni. Jangan bawa nafs kamu nak lagi ilmu. Kurang haja punya nafs ni. Satu pun belum dengar, belum amal, nak lagi baru. Saya dah cakap ilmu banyak. Ilmu yang tilawah, ilmu yang didengar, ilmu yang
Farq. Ilmu yang dipaham, terjemah dipaham, makna dipaham, pengertian dipaham, makrifatnya tolonglah. Tolong. Habis tu zikir kalbu pula macam mana? Kalbu pula nak hadir. Sebab Nabi bersabda, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. La salata. La salata. La salata. Illa bi huduril qalb. Illa bi huduril qalb. Illa bi huduril qalb. Tidak ada salat. Tidak ada salat. Tidak akan diterima salat tanpa kehadiran kalbu. Macam mana saya nak hadirkan kalbu? Dengar. Kembali kepada ayat 7 surah 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu sebab nak bagi kita solatul khusyuk, Allah tetapkan Nabi di dalam roh, dalam diri kita. Allahu Akbar. Kalau kamu berfikir tentang Madinah, ingatan akan datang. Kapal terbang yang kamu pergi, turun di airport sudah bergaduh dengan Wahabi, masuk bas gaduh dengan Wahabi, turun di haji hujah haji. Itu je. Hai, jangan syirik. Dah sampai ke gate, jangan syirik. Jangan angkat tangan. Ya Rasul, jangan sebut ya Rasulullah. Ya Rasulullah haram, betul? Haram, jangan sebut. Habis kamu punya semangat. Kamu akan ingat 1000 peristiwa buruk sebelum kamu sampai kepada Nabi, kalau kamu nak hadirkan Nabi. Jadi Allah memberi satu jalan yang mudah. Kenal Nabi kamu di dalam. Ziarah Nabi kamu di dalam. Bila kamu nampak kecantikan nur Nabi dulu, jangan tengok. Jangan dulu mimpi nak pandang wajah suci Nabi. Jangan. Kamu lihat nur Nabi. Segala dunia ni akan hancur, fana. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu Rabbi tu kamu tak boleh melihat tanpa melihat wajah suci Nabi dulu. Faham? Para mufassirin awliya Allah, dari awliya Allah, mereka bukan mufassirin, mereka memahamkan kita tidak ada inni wajahtu wajiyah sebelum kamu memandang wajah suci Nabi. Para sahabat datang sejam awal, 3 jam awal, tunggu ke masjid, pintu masjid, nak pandang wajah suci Nabi. Allahu Akbar. Kemudian angkat tangan, ini wajah tu wajihiyah. Terbuka. Yang nampak wajah suci Nabi. Wajah suci Nabi nampak dalam solat. Ya Allah, itulah pembukaan kepada Allah. Kerana kamu bersyahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib wajah Nabi dulu yang datang. Kamu memandang wajah seorang mukmin yang memperingatkan kamu kepada Allah adalah tanda ayat-ayat Allah dalam wajah dia. Pandang seorang mukmin, mukminat teringat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itulah tanda-tanda ayat-ayat Allah dalam wajahnya. Subhanallah. Tengok. La salata illa bi huduril qalb. Sekarang hudurul qalb, qalb itu hadir
kerana dapat memandang nur Nabi, memandang aurah Nabi, memandang wajah suci Nabi. Hadir kalbu. Kerana apa? Nabi sentiasa di hadratullah. Allahu Akbar. Nabi sentiasa di hadratullah. Kamu bersyahadah kepada Allah, tidak bersyahadah kepada Nabi, tidak sah syahadah kamu. Dan syahadah adalah waktu kamu bersyahadah yang benar, Allah pun turut menyaksi kamu. Allahu Akbar. Kamu kena kenal bahawa benar Allah menyaksi aku. Kamu kena kenal sekenal-kenal matahari sedang melihat aku. Matahari sedang menyinar atas mukaku. Itu sebab Nabi kata, in alimtum mizla syamsi fashhadu. Jika kamu dah betul-betul tahu matahari sedang menghadap kamu, menyinari atas muka kamu, dan kamu tahu benar-benar ini matahari, ini bukan bulan, ini bukan planet, ini matahari, baru kamu menyaksi. Begitu penyaksian Nabi SAW dan penyaksian Allah, lagi-lagi jelas dan terang dari penyaksian matahari. Kalau tak ada tu, tak ada solat. Okey, dah faham. Satu formula Syekh dah bagi. Huruf mulai hari ini, sekarang kamu dah dapat ilmu ni, kamu tidak mengamalkan, Allah akan tarik solatul khusyuk ini dari kamu. Kamu tidak akan ada di majlis ini akan datang. Mau tak mau kamu tengok berapa kali Allah larang orang solatul khusyuk menghadir majlis ni. Daripada majlis pertama putus, sambung balik. Sekarang 23 majlis, fikir putus, sambung balik. Kerana ihsan Nabi SAW. Kerana ihsan dari Allah. Allah bukakan lepas berapa bulan ni majlis solatul khusyuk dibuka pada hari ini. Kalau kamu hari ini tidak fokus kepada huruf alif, lam, ha, mim, dal, tak, nokta, bawa lagi nokta. Sebelum zarrah ada lagi, kamu kena tahu. Selepas zarrah apa? Lataif, 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 baru jadi nur. Sesudah tu apa? Allah. Tak apa. Kamu pegang kepada huruf dulu. Huruf. Sebab huruf adalah mukjizat. Alif adalah mukjizat. Lam adalah mukjizat. Ha adalah mukjizat. Mim adalah mukjizat. Ha, mim. Alif, lam, mukjizat. Alif, lam, mim. Hamd. Ha, mim. Surah Hamim, mukjizat. Nama Nabi. Ya. Mukjizat. Kamu fokus kepada ayat huruf Al-Quran. Mukjizat. Mukjizat. Allah. Okey, sekarang kenapa solat khusyuk? Sebab solatul khusyuk ada dua peranan utama. Dengar, ada dua peranan utama. Satu, menziarahi Allah, dipanggil menghadap hadratullah. Menghadap hadratullah Rabbu Jalla Jalaluhu, wajhikal karimi wa sultanikal azim. Menghadap Allah, menziarahi, menghadap Allah Rabbu Jalal Jauh. Peranan pertama. Kedua, menziarahi Nabi. Baru kamu tahu. Menziarahi Nabi. Tapi Allah kata, bukan kamu ziarah aku. Aku datang kepada kamu. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Aku datang kepada kamu. Ya Allah, aku datang bersama Nabiku menziarahi kamu dalam solat.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Apabila Nabi naik, jadi kita nak israh, kita nak ziarah Allah, kita nak menghadap Allah, menghadap Nabi, wajib berkembarah. Kembarah dilakukan dengan Isra. Nama kembarah dalam solat Isra. Israh Nabi adalah israh daripada Makkah ke Baitul Muqaddis. Kenapa? Allah nak temukan Nabi dengan semua Anbiyaul Mursalin, membawa solat-solat ibadat mereka kepada Allah, persembahkan waktu Mi'raj untuk seluruh Nabi punya solat diterima. Allahu Akbar. Contoh, dalil Nabi jadi imam. Seorang Nabi tidak berani, Nabi Adam dipelawa oleh Nabi, tolong jadi imam. Wallahi hari ini bukan hariku, anakku kamu. Nabi Allah Ibrahim, wahai saudaraku, jadilah imam. Jibril kata, hari ini harimu ya Habiballah, engkau imamul anbiya'i wal mursalin. Tidak ada orang dibenarkan menjadi imam anbiya wal mursalin kecualimu ya Habiballah, ya Najmus Saqib. Najmus Saqib, nama Nabi Najmus Saqib. Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, an-najmus saqib. Nama Nabi, bintang itu nama Nabi, bintang yang datang mengetuk kamu itu nama Nabi. Dalam 212 nama itu nama Nabi, an-najmus saqib. Jadi barang siapa kenal rahsia Najmun Saqib, baca surah ini sekali, dia dapat segala pahala bintang di atas langit. Allahu Akbar. Kerana semua bintang-bintang adalah pecahan-pecahan dari nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi beribadat di Arash di sisi Allah, sebelum Nabi Adam dicipta, sebelum bintang dicipta, nur-nur yang tertajalli dari diri Nabi menjadi bintang-bintang. Itu sebab An-Najmus Saqib adalah nama Nabi Muhammad, adalah nama Nabi Ahmad, adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia. Itu sebab barang siapa mengenal Nabi sebagai An-Najmus Saqib, dia dapat pahala seluruh bintang di langit kerana membaca sekali was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, an-najmus saqib, an-najmus saqib, an-najmus saqib, sampai you boleh baca berapa ribu kali An-Najmus Saqib, sehingga hadir bintang itu di dalam jiwa kamu. Subhanallah. Nabi dari Mekah mengajar tentang diri Nabi kepada sahabat, syahadah Nabi. Tapi ilmunya terbuka hanya di Madinah 9 hijrah. Wa'lamu anna fikum terbuka di Madinah 9 tahun ke-21 nubuah Nabi baru terbuka. Bila terbuka dengan ilmu, tidak ada kegembiraan. Begitu hebat para sahabat rasa Nabi sentiasa bersama aku. Baru mereka rasa setiap perbuatan mereka disaksi oleh penyaksi yang utama, Nabi Muhammad. Baru mereka jadi yakin benar segala-gala yang saya lakukan dalam hidup, waktu makan syahadaku, waktu minum, waktu berjalan, waktu bergerak, waktu solat, subhanallah, segala-gala disaksikan. Bila ilmu turun,
Bila ayat Quran wa'lamu anna fikum Rasulullah turun, ayat tu turun dengan ilmu. Ilmu ini Allah beri kepada Nabi waktu Mi'raj. Allah terangkan kepada Nabi 17 rahsia Nabi. Nabi adalah Ruhul Qudusi. Nabi adalah Ruhul Alamin. Nabi adalah Ruhul Sultan. Nabi adalah Ruhul Qulub. Nabi adalah Hutur Ruh. Nabi adalah Ruhul Qudusi. Nabi adalah Ruhul Amin. Nabi adalah Ruhullah. Nabi adalah Ruhullah. Nabi adalah Ruhullah. Bukan Nabi Isa sahaja Ruhullah. Nabi kita Ruhullah yang Allah. Ruhullah. 23 sifat Nabi dapat ilmu telah Allah tunjukkan. Inilah engkau ya Rasulullah. Yang saya hadirkan dalam saudaramu Nabi Isa yang akan datang 600 tahun sebelummu. Itulah Ruhul Qadar yang aku akan turunkan setiap malam Lailatul Qadar, di setiap hari, setiap waktu orang yang membincang tentangmu Al-Quran. Tanazzalul malaikatu war-ruhu. Allah. Baru sahabat merasai betapa untungnya kami. Nabi-nabi, rasul-rasul menangis. Alangkah bahagia kalau kami jadi. Dari dalam kubur mereka menangis. Nabi Isa menangis langit. Hujan turun masa ayat ni turun. Kerana dia tidak tahan. Kerana tidak dapat ilmu ni seperti umat Nabi dapat. Tapi alangkah bahagia dia akan turun juga sebagai umat Nabi. Mengimamkan sahibuz zaman, Imam Mahdi alaihi salam. Allah. Allah. Ya Allah. Ilmu dalam ayat ini, bila Allah terangkan sahabat Nabi dapat ilmu, mereka merasai Nabi sentiasa. Sebelum itu penerangan ayat ni turun menjadi pembukaan. Jadi sekarang macam mana Nabi berisrah dari Masjidul Haram ke Masjidul Aqsa. Subhanalladzi المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Nabi berisrah dari Masjidul Haram ke Masjidul Aqsa, Baitul Muqaddis. Kita wajib berisrah dari tempat kita solat ni kepada Madinah. Madinah di Raudah, tak Madinah dalam ni. Tak apalah, untuk permulaan ke sanalah. Kenderaannya Syekh tak akan ulang lagi lepas ni. Saya tidak tahu sejak Syekh tidak baca Qul Huwallahu Ahad berapa ramai sudah tinggal. Saya tak peduli. Kamu ketinggalan kenderaan. Kamu tidak akan dibagi kenderaan. Itu kenderaan Isra' pergi kepada Nabi. Sudah kamu bertemu Nabi dengan Isra', Nabi suruh kamu tawaf di kalbu kamu 7 kali. Kadang-kadang Nabi kata ulang lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika. Itu sebab para awliya Allah tidak akan pergi haji dan umrah sebelum bertemu guru syekh mereka. Kerana mereka berkata, kamu bertemu syekh kamu, lebih baik kamu pergi haji dan umrah 1000 kali. Lebih baik. Sebab kerja dia menjadikan kalbu kamu jadi Masjidul Haram. Kamu pergi sana, kamu tak akan bertemu Allah. Kamu bertawaf di sini, pasti kamu bertemu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Jadi dah buat 7 kali. Kalau Nabi suruh ulang lagi, bermakna ada syirik belum ditanggalkan. Ulang lagi. Sehingga Nabi dah puas hati, syirik ni dah dosa. Kita solat, letak kepala dahi ni atas sujud. Nabi kata segala dosa kecil-kecil, sederhana, semua gugur. Dosa besar kena bertaubatun nasuha. Dosa besar pun Allah boleh ampunkan sebelum solat. Taubatun nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dosa kecil-kecil, dahi kita pegang saja dah habis diampunkan Allah. Dosa syirik kena disucikan oleh Allah ataupun bersama Nabi. Dah habis tawaf, Nabi kata jom kita pergi Mi'raj. As-salatu mi'rajul lil As-salatu lil As-salatu mi'rajul lil. Ya. Kalau tidak ada Israh dan Mi'raj dalam solat, habis. Itu solat tidak ada hudurul. La salata, la salat illa bi huduril qalb. Jadi kunci dah diberi, kenderaan pun dah diberi. Kalau kamu beramal secara ikhlas, kamu boleh merasai kekusyukan dalam solat. Hari ini dapat penambahan fokus. Ada banyak level fokus. Tinggalkan dulu kita, sebab kita banyak fakulti. Kita ni manusia. Kita ada akal, binatang tak ada akal. Binatang tak ada fikiran. Binatang tak ada ingatan. Binatang tidak ada tafakur. Kita ada, maka kita kena fokuskan semua ni ke satu point. Senang aja. Aja'ala alihatan ilahun wahid, inna hadha la syai'un ujab. Betapa banyak kita nak pergi fokus satu benda ni ajaib. Inna hadha la syai'un ujab, kata Abu Jahal. Sungguh susah. Betul ke dia boleh buat semua ni? Ilahun wahid. Kita banyak nak fokus. Boleh. Sungguh boleh. Allah ada ilmu, syaitan ada ilmu, kalimatus suflah. Allah ada kalimatullahi hiyal uliyah. Jadi kalau kamu tidak mengambil ilmu ni, mengamalkan ilmu di dunia ni, kamu akan jadi orang yang tidak ada kejayaan. Hayya alal falah tu tidak ada dalam hidup kamu. Salatul khusyuk, ilmu ini sangat-sangat penting. Inilah ilmu yang awal-awal Allah akan tarik dari kamu. Awal-awal. Kalau salatul khusyuk hilang, syahadah kamu tidak boleh lagi dipraktikkan. Tidak ada syahadah dah. Kamu buat apa pun syahadah tidak akan keluar. Sedang berlaku. Tengah berlaku sebab kamu tidak mau fokus kepada salatul khusyuk. Penganjur program ni tidak mau mengingatkan langsung sebab dia tidak peduli tentang salatul khusyuk. Dia tak peduli jemaah. Dia tak peduli siapa penganjur, saya pun tidak tahu. Dia tak peduli sebab dia banyak nak pedulikan hal-hal dunia. Ya.
Kalau Nabi tidak datang sedarkan saya pun tak peduli. Sebab kamu tak mau ambil peduli. Padahal solatul khusyuk ni itulah kejayaan kamu, kesihatan kamu, hidup kamu, pengajian kamu, kolej kamu, sekolah kamu, kerja kamu, perniagaan kamu, segala-gala ingatan kamu, syahadah kamu, segala-gala dalam hidup, kejayaan dalam solat, 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 solat yang khusyuk, solat yang khusyuk, solat yang khusyuk. Itu sebab saya kata buat solat khusyuk study circle. Walaupun seminggu sekali saja majlis ni, kali ini nampak boleh buat 2 kali atau 3 kali sebab PKP ada banyak masa. Jadi anjurkan program. Sebab solatul khusyuk sampai mati kita nak. Sampai kita mati kita nak solatul khusyuk. Solatul khusyuk begitu mudah. Wallahi, saya beritahu kamu satu ilmu yang paling mudah di dunia ni, solatul khusyuk. Sebab Allah mengkhabarkan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Betapa besar kemuliaan Allah kata, aku dengan malaikatku berbaris saffan saffa, datang untuk bersama kamu. Takutlah nak cakap Allah menghadap. Allah nak bersama kita supaya kamu solat memandang Allah. Barang siapa berpaling ke kiri dan kanan, Allah berpaling dari dia. Bermakna kalau kamu berpaling kepada dunia, nafs, habis. Allah pun tak mau pandang kamu. Sebab kamu tak kenal inni wajahtu wajiyah. Jadi hari ini ilmu yang kamu belajar adalah fokus. Ikrar. Matikan nafas, ikrar. Ikrar. Dan ilmu ini muzakarah. Kalau kamu tak muzakarah, habis, Allah akan cabut ilmu ni. Level kedua, kamu kena set waktu qiyam, inilah yang saya nak buat. Apa dia? Tidak lain ingatan atau syahadah. Waktu ruku, inilah aku nak buat. Kamu sudah set program. Jangan lari dari saya tak mau cakap itu ilmu nanti kita bagi. Kamu sedar dulu, ilmu dah banyak diberi. Apa yang perlu diaplikasi waktu qiyam? Apa perlu saya lakukan waktu ruku? Kamu dah set, jangan lari dari set program tu. Kamu dah set. Kamu dah pasang key in dah. Waktu qiyam ini wajib aku lakukan. Waktu ruku ini wajib aku lakukan. Hari demi hari, solat demi waktu, ini wajib aku lakukan. Bila kamu dah program, Allah bantu kamu. Sebab kamu program untuk solat mengingati dia. Aqimis solata li zikri. Dalam dunia ni, ahli syahadah saja diberi PhD dalam solat. Allahu Akbar. PhD, jutaan kali PhD Allah bagi mereka tentang solatul khusyuk. Dan itulah kejayaan, segala-gala kejayaan hidup dunia akhirat. Itulah. Amin ya Rabb.